Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wan nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata bil khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan peluang untuk kita bersama-sama meneruskan lagi pembacaan ataupun daurah Matan Bina wal Asas karangan Al-Imam Mula Abdullah Ad-Danqazi radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati beliau insyaAllah ta'ala, amin. Boleh komen seorang suara macam mana? Okey. Ataupun tidak suara. Baik. Pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada perbahasan rubai mujarrad. Kemudian kita akan masuk kepada perbahasan mulhaq, dahraja. Kemudian kita akan masuk kepada rubai mazid. Kemudian mulhaq tadahraja dan mulhaq ihran jama'. Maka di sini ada 4 perbahasan, iaitulah yang pertama rubai mujarrad, kemudiannya mulhaq dahraja, kemudiannya rubai mazid, kemudiannya mulhaq tadahraja dan mulhaq ihran jama'. Apa yang dikatakan rubai mujarrad? Rubai nisbah 4 huruf yang asal, yang tiada tambah. Kemudian mujarrad yakni satu kalimah yang sunyi daripada huruf tambahan. Apa yang dikatakan mulhaq? Mulhaq ini adalah satu kalimah, satu tasrif. Dia ada hanyalah untuk menserupakan dengan masdar sahaja. Adakah bertambah makna? Tidak bertambah makna sekali-kali. Dia berbeza dengan sulasi mazid, rubai mazid. Bertambah huruf, bertambah bina, maka bertambahlah makna. Tetapi kalau mulhaq, dia tidak bertambah makna, hanya sekadar nak menserupakan akan masdar, dahraja, tadahraja, ihran jama'. Itu saja. Jadi perbahasan mulhaq dia tidak payah. Tetapi dia mempunyai 18 wazan semua sekali di dalam matan bina. Baik.
Baik. Jadi kita masuk pada muka surat 9 kalau nuskhah PDF yang saya ada ini, pada bab rubai mujarrad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahidun minha lirubaiyun mujarradi wa huwa babun wahidun waznuhu fa'lala. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Wa wahidun bermula satu wazan. Bermula satu wazan minha setengah daripadanya khamsatun wa salasuna baban, yakni setengah daripada 35 bab. Lirubaiyun, bagi rubai mujarrad. Wa huwa, dan bermula dianya lirubai mujarrad babun wahidun, iaitu satu bab sahaja. Jadi rubai mujarrad dia ada satu bab sahaja daripada keseluruhan bab 35 bab yang ada di dalam matan bina. Jadi tidak payahlah apabila kita bahas di dalam matan bina yang membahaskan rubai mujarrad hanyalah ada satu bab sahaja. Yang lebihnya pada sulasi mujarrad, sulasi mazid dan rubai mazid. Apa yang dikatakan satu bab itu? Wazan, nisbah wazan satu bab tu, iaitulah fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan wa fi'lalan. Itu wazan dia. Mauzunu bermula lapa-lapa yang ditimbangkan di atas bab rubai mujarrad, atas wazan fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan adalah dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan. Ini wazan yang ditimbang. Banyak wazan-wazan yang ditimbang, tetapi ini salah satu wazan yang ditimbang di atas wazan fa'lala, atas bab fa'lala yufa'lilu, bab rubai mujarrad. Ini dahraja yudahriju, dahraja yudahriju. Ini huruf asal ni fa'lala, nisbah kata fa, ain, lam, lam. Ini yang dikatakan rubai mujarrad. Ini huruf asal. Dia tidak lagi ditambah. Dia tidak lagi ditambah. Dia masih lagi huruf asal. Dia masih lagi huruf asal. Dia tidak ditambah lagi. Masih lagi huruf asal ni. Huruf asal. Kenapa nisbah kata huruf asal? Rubai satu huruf, empat huruf. Yang dikatakan mujarrad yakni nisbah, sunyi daripada huruf tambahan. Dia tidak ada huruf tambahan lagi, masih lagi huruf asal. Huruf asal. Dia tidak lagi ditambah. Apabila ditambah maka dia menjadilah mazid, yakni rubai mazid. Baik. Wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufi bi an yakuna jami'u hurufihi asliyatan. Bermula alamat cam pada kata fa'lala yufa'lilu fa'lalatan pada bab rubai mujarrad ni. Macam mana kita nak kenal? Macam mana kita nak cam? Macam mana kita nak tahu ini bab rubai mujarrad? Ayyakuna, bahawa keadaan yakuna ni
asal daripada kana. Kana yakun. Keadaan. Ini. Bahawasanya keadaan madhihi fi'il madhi pada ba' rubai mujarrad yakni fa'lala ala arba'ati yang didatangkan di atas 4 huruf ahrufin bi anna dengan bahawasanya ataupun dengan bahawa adalah yakuna keadaan jami'u sekalian hurufihi huruf-huruf apa? Huruf-huruf fi'il madhi ni, huruf-huruf dahraja, huruf-huruf fa'lala ni asliyatan. Asliyatan dengan makna asal. Sekalian huruf yang 4 ni darah, daharajin, ini huruf asliyah. Huruf yang asal, yang tidak lagi ditambah. Dia masih huruf asal, mujarrad, sunyi daripada huruf tambahan. 4 huruf ni, ba ni takluk pada 4 huruf lah. 4 huruf, dengan bahawa yakni bersepakai 4 huruf ni, keadaan sekaliannya huruf tu asliyah. Asal, masih lagi asal. Fa, ain, lam, masih lagi asal. Nak menisbahkan kepada rubai, iaitu 4 huruf yang asal. Nisbah asal mujarrad, yakni sunyi daripada huruf-huruf tambahan. Baik. Itu alamat dia. 4 huruf, maka dikatakan itu adalah huruf rubai. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa di satu kalimah, kenapa mesti ada satu dimatikan? Yang lain ada harakat, ada harakat fathah. Ha, sukun. Ra, fathah. Jim, fathah. Kenapa tak semua sahaja fathah? Daharaja. Peramalan orang Arab apabila bercakap, dia mesti salah satu huruf mesti disukunkan, yakni mesti dimatikan. Kerana apa? Kerana untuk menfasihkan percakapan. Sama juga dalam ba' idgham. Kalau orang Arab tak cakap 2 huruf yang sama. 2 huruf yang kita kata berulang-ulang. Contoh, tertulis. Tak nampak. Nampak tak? Contoh kita tulis. Tak anda nak tulis. Tak anda nak tulis. Kena beli pad saya mudah. Tulis mudah ke pen. Tak apalah. Jadi macam contoh madada. Jadi madada tak fasih. Apabila orang Arab bercakap madada tak fasih, maka diidghamkan salah satu huruf yang pertama jadilah madda supaya mudah bercakap. Sama juga dahraja. Kalau tidak dimatikan salah satu huruf yang 4 ni, ataupun dalam satu kalimah tidak dimatikan satu huruf, maka tidak fasih. Orang Arab kalau nak bercakap mesti fasih. Dahraja fasih. Kalau semua berharakat, maka tak fasih bercakap. Daharaja. Tak suka lagu tu orang Arab cakap. Orang Arab tak suka cakap lagu tu. Maka dia mematikan salah satu huruf itu di antara alasan kenapa satu kalimah ini mesti dimatikan satu huruf. Baik. Itu alamat dia. Alamat dia mesti huruf asal. 4 huruf yang asal. Nak menisbahkan kepada rubaiyun. Nisbah rubai. Yakni 4 huruf yang asliyah. Baik. Wa bina'uhu, bermula binaknya. Apa binaknya? Yakni makna hantaran yang dikatakan pada bab rubai atas wazan fa'lala yufa'lilu ni adalah lita'diyati ghaliban, bagi menghantarkan ta'diyah yang ghalib, yakni makna ia ta'diyah. Apa ta'diyah? Ta'diyah ada fa'il dan juga melampaui kepada maf'ul bih. Maksudnya apa? Maksudnya dalam satu kalam tu
mesti ada fa'il perbuatan seorang, mesti ada fa'il berlaku kepada perbuatan, dan juga mesti ada maf'ul bih, yakni gantungan kepada perbuatan seseorang. Maka itu ta'diyah yang ghalib. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang qad dengan makna ta'lil, dengan makna sedikit, dan terkadang yakunu, dan terkadang sedikit yakunu keadaan fi'il fa'lala, yakni atas wazan atas ba' rubai, laziman sedikit saja. Lazim ni sikit saja. Lazim ni hanya sekadar fa'il dan juga fa'il sahaja, maf'ul bih dia tidak ada. Mana contoh dia? Tengok contoh dia. Misalu muta'addi, bermula contoh muta'addi, nahwu seperti dahraja Zaidun hajar. Dahraja Zaidun hajara. Ini contoh muta'addi. Dahraja telah memusing oleh Zaid akan batu. Dahraja telah memusing oleh Zaid akan batu. Dahraja ini dikatakan fa'il, perbuatan si Zaid. Si Zaid adalah fa'il, yakni siapa yang melakukan kepada perbuatan memusing. Hajara ini maf'ul bagi dahraja ataupun maf'ul bagi Zaidun. Maka yang dikatakan muta'addi iaitu melengkapi satu kalam tu ada fa'il perbuatan, ada fa'il siapa pelaku, dan juga maf'ul bih. Maf'ul bih. Dahraja Zaidun hajara. Yang dikatakan rubai mujarrad yakni dahraja, nisbah kepada ataupun atas wazan fa'lala, huruf yang asal. Yang dikatakan da ini berbetulan pada fa' fa'il. Yang dikatakan ha berbetulan kepada ain. Yang dikatakan ra berbetulan kepada lam. Yang dikatakan jim dikatakan berbetulan kepada lam. Maka jadilah atas wazan fa'lala, dahraja, fa'lala, yufa'lilu, dahraja, yudahriju. Fa'lala, yufa'lilu, dahraja, yudahriju. Maka ini yang dikatakan rubai mujarrad, yakni 4 huruf yang asal yang sunyi daripada huruf tambahan. Wa misalu lazim, dan bermula contoh lazim. Yang ni sikit sangat ni. Contoh dia darbakha. Darbakha Zaidun. Darbakha Zaidun. Ini lazim. Ini lazim sangat. Dia tak banyak. Darbakha Zaidun. Baik, habis itu. Kita masuk mulhaq pula. Habis rubai mujarrad, yakni satu wazan sahaja, satu bab sahaja. Dia tidak payah. Tidak payah rubai mujarrad, satu bab saja, yakni satu wazan, nisbah satu wazan sahaja. Baik, kita masuk kepada mulhaq. Mulhaq rubai. Mulhaq rubai. Baik. Wasittatun minha lil mulhaqi dahraja. Wasittatun minha mulhaqi dahraja. Al mulhaqi dahraja. Wa yuqalu li hazihi sittati mulhaqu birrubaiyun. Wasittatun bermula 6. Wasittatun bermula 6, yakni mubtada. Mubtada alamat marfu, rafa, marfu, rafa, dhammah. Wasittatun.
Minha setengah daripadanya khamsatun wa salasuna baban, yakni setengah daripada 35 bab. Jadi bab mulhaq rubai dia ada 6 wazan. Rubai yakni mulhaq dahraja dia ada 6 wazan, nisbah daripada 35 bab. Ada 6 wazan. Apa mulhaq? Saya ulang sekali lagi, mulhaq satu kalimah hanyalah nak menserupakan, nak mentasyabuhkan kepada masdar dahraja. Dia hanyalah nak menserupakan kepada kalimah dahraja sahaja. Nisbah kepada makna adakah bertambah? Dia tidak bertambah makna. Dia tidak sampai kepada bertambah makna. Dia berbeza dengan sulasi mazid, berbeza dengan rubai mazid. Bertambah bina, bertambah huruf, tadullu ala ziyadatil makna. Itu sulasi mazid, rubai mazid. Tapi mulhaq dia tidak bertambah kepada makna. Jadi ini dipanggil mulhaq dahraja, yakni nak memulhaqkan kepada dahraja, nak menserupakan kepada kalimah dahraja sahaja. Nisbah makna dia tidak ada makna. Baik. Wa yuqalu, dan digelar, dikatakan orang, lihazihi, bagi ini sitatun, bagi ini nawazan, bagi ini sitati, bagi ini nawazan, mulhaqu rubaiyun, akan mulhaq birubai dengan rubai. Ini dikatakan rubai, mulhaq rubai. Al-abwabun mulhaqu birubai. Ada bab-bab yang dikatakan mulhaq rubai. Tengok yang pertama, al-babu awwalu, bermula bab yang pertama. Bab mulhaq dahraja ni, fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan. Bermula bab yang pertama adalah wazan dia fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan. Mauzunuhu, bermula lapa-lapa yang ditimbangkan di atas wazan fa'ala yufa'ilu, hauqala yuhauqilu, hauqalatan wa hiqalan. Hauqala yuhauqilu, hauqalatan wa hiqalan. Ini wazan-wazan yang ditimbangkan kepada fa'ala ni, nak memulhaqkan kepada dahraja. Yang dilihatnya adalah fa'ala ni, fa'ala dahraja, hauqala dahraja. Ini yang dilihat pada fi'il madhi ni, nak menserupakan fa'ala kepada dahraja semata, hauqala kepada dahraja semata. Nisbah makna dia tidak bertambah makna. Tengok alamat dia. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala arba'atin ahrufin bi ziyadati wawi bainal fa'i wal aini. Bermula alamat pada kata bab yang pertama atas mulhaq dahraja, ayyakuna, bahawa keadaan madhi, fi'il madhi pada bab yang pertama ni, ala arba'ati, didatangkan di atas 4 huruf. Biziyadati, ba ni dikatakan takluk kepada arba'ah. 4 huruf dengan bersepakai ditambahkan waw bainal fa, yakni di antara fa dan juga ain. Alamat cam pada kata bab yang pertama yang mulhaq pada kata dahraja, iaitulah ditambahkan waw antara fa fa'il dan juga ain fa'il. Mana? Ni waw ni. Fa ini dikatakan fa fa'il,
Ain ini dikatakan ain fa'il. Di antara fa fa'il dan juga ain ini di tengah-tengah ditambahkan waw. Ditambahkan waw. Ditambahkan waw. Wa ni yang dikatakan ditambah waw di antara fa fa'il dan juga ain fa'il ni. Ni. Waw di situ. Waw ni. Waw di sini. Ini yang dikatakan fa fa'il. Ini yang dikatakan ain fa'il. Maka di antara dua ni ditambahkan waw. Ditambahkan waw di antara fa fa'il dan juga ain fa'il. Maka ia dikatakan alamat bagi kata ba yang pertama nak menserupakan kepada dahraja sahaja. Fa'ala yufa'ilu. Maka sahabat-sahabat yang mendengar, kalaulah ambil kitab-kitab Arab, dilihat 4 huruf, maka di antara fa fa'il dan juga ain fa'il ni ada huruf waw di tengah-tengah. Dah, maka ia dikatakan sebagai sebagai mulhaq. Ni sebuah makna dia tidak ada makna, dia tidak bertambah makna. Wa bina'uhu lil lazimi, dan bermula bina, yakni hantaran, yakni makna dia faqat. Faqat pula dah. Mana ni? Kalau nuskhah saya ni, dia ada faqat. Dia ada faqat. Dia ada tambah faqat sini. Kalau nuskhah tuan-tuan saya tak tahulah. Di sini ni ditambah faqat. Di sini ditambah faqat. Nak tulis payah juga nak tulis ni. Pakai dah tulis dah ni. Kena beli, kena tulis. Sini ni tambah faqat. Faqat. Di sini tulis faqat. Nahwu seperti contoh hauqala Zaidun. Hauqala Zaidun telah, minta maaf banyaklah sebut ni. Telah mati pucuklah oleh Zaid. Hauqala Zaidun. Telah mati pucuklah oleh Zaid. Ini lazim, bina dia lazim. Hauqala dengan makna dah sedikit sahaja. Kenapa? Kerana dia tu mulhaq. Nak dia hadir, kalimah ini ada kerana nak menserupakan kepada masdar sahaja. Dia tidak bertambah kepada makna. Hauqala Zaidun, telah mati pucuklah oleh Zaid. Lazim dikatakan lazim kerana hauqala ni adalah Zaidun adalah fa'il. Al-babu tsani, maka khulasah pada kata al-babul awal atas mulhaq dahraja, iaitulah dia hanya sekadar nak menserupakan kepada kalimah fa'ala saja, atau fa'ala ni hanya nak menserupakan kepada dahraja sahaja. Kerana apa? Kerana ini mulhaq, nak menserupakan kepada kalimah semata-mata, nisbah kepada makna dia tidak bertambah makna. Itu mulhaq. Dipanggil fi'il mulhaq ataupun masdar mulhaq. Habis itu. Al-babu tsani, dan bermula bab yang kedua. Fa'ala pula. Fa'ala yufai'ilu. Bab yang kedua adalah fa'ala yufai'ilu. Fa'alatan wa fi'alan. Payah sikit sebut. Lidah orang Melayu ni lagu tu lah. Orang Arab dia tak apa fasih sebut. Kita orang Melayu ni
Kita orang Melayu ni keras sikit lidah. Melainkan orang-orang tu dia mengaji di Mesir, mengaji di tanah Arab, maka lidah dia tu lembut sikit. Kita ni mengaji kampung saja, maka lidah terkerah. Tak, kita lidah kerah. Kenapa? Hanya mengaji di kampung saja. Mengaji di kampung ni lidah kerah. Nak orang Terengganu lidah kerah. Baik. Jadi bab yang kedua atas mulhaq dahraja adalah fai'ala yufai'ilu fai'alatan wa fi'alan. Mauzunuhu bermula lapa-lapa yang ditimbangkan di atas wazan fai'ala yufai'ilu fai'alatan wa fi'alan adalah baitara yubaitiru baitaratan wa bitaran. Baitara yubaitiru baitaratan wa bitaran. Wa alamatuhu dan bermula alamat cam pada kata fai'ala atau wazan atau ba yang kedua nisbah mulhaq kepada dahraja ayyakuna bahawa keadaan madhihi fi'il madhi pada ba yang kedua ala arba'ati didatangkan di atas 4 huruf takluk dia bersepakai dengan ditambahkan ya bainal fa'i wal aini, ditambahkan ya antara fa fa'il dan juga ain fa'il. Tambah ya fa'ala, ya ni tambah ya sini, ditambahkan ya. Tambah ya ni antara fa dan juga ain fa'il. Tambah ya. Tambah ya ni. Maka di antara fa dan juga ain fa'il ni ditambah ya tengah-tengah ni, maka ia dikatakan mulhaq bab yang kedua di atas dahraja. Fai'ala yufai'ilu. Wazan dia baitara yubaitiru. Maka nak cam pada kata bab yang kedua adalah ditambahkan ya antara fa fa'il dan juga ain fa'il. Wa bina'uhu dan bermula bina hantaran makna pada kata bab yang kedua atas wazan fa'ala yufai'ilu adalah li ta'diyati faqat. Sama juga ta'diyah yang ta'diyah. Yakni melampaui kepada maf'ul bih, fa'il dan juga maf'ul dia ada. Mana contoh dia? Baitara Zaidun qalama. Baitara Zaidun qalama. Maksud faqat ni dengan makna duna lazim. Faqat ni nampak faqat ni kalau sahabat-sahabat nak buat dhabi boleh faqat aiduna lazim dengan ketiadaan lazim. Maksud ketiadaan lazim tu dia hanya semata ta'diyah. Dia tidak ada lazim. Duna lazim boleh tulislah duna lazim. Di sini duna lazim. Faqat duna lazim. Mana contoh dia? Baitara Zaidun qalama ay syaqqahu. Baitara mengorek oleh Zaid akan kalam ay syaqqahu. Mengasah-ngasah, mengorek-ngorek. Baitara dengan makna ay syaqqahu, syaqqaha. Mengasah, mengorek. Maka yang dikatakan baitara adalah fa'il, perbuatan. Zaidun fa'il dan juga qalama adalah maf'ul bih bagi perbuatan si Zaid. Perkara yang bergantung. Apa yang dikorek oleh Zaid tu? Qalama. Qalama yang dikorek oleh Zaid. Dah, kalau hanya semata baitara Zaidun mengorek oleh Zaid, korek apa? Tak ada maf'ul. Maka maf'ul menjelah menggantungkan apa yang dibuat oleh si Zaid. Ai syaqqaha, yakni mengorek-ngorek oleh Zaid akan kalam. Itu bab yang kedua atau wazan fa'ala yufai'ilu fa'alatan wa fi'alan. Al-babu salis fa'wala yufa'wilu.
fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan. Bermula bab yang ketiga. Fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan. Mauzunuhu bermula lapa-lapa yang ditimbangkan di atas bab yang ketiga atas wazan fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan adalah jahwara yujahwiru jahrawatan jahwaratan wajihwaran. Payah sikit sebut. Ini. Itu mulhaq. Lapa dia yang ditimbang adalah jahwara yujahwiru jahrawatan. Jahwaratan. Wajihwaran. Habis. Wa alamatuhu bermula alamatnya pada bab yang ketiga ayyakuna bahawa keadaannya madhihi fi'il madhi ala arba'ati didatangkan di atas empat huruf takluk dia ba ni dia kalau kita Arab dia ada takluk. Maka takluk di sini adalah ba. Empat huruf bersepakai dengan apa, digantung dengan apa 4 huruf belum jelas lagi ni, yakni bersepakai dengan ditambahkan 4 huruf ni, ditambahkan waw. Apa yang dikatakan 4 huruf ni? 4 huruf tak jelas, maka diletakkan ba di sini untuk mentaklukkan apa yang dikatakan arba'ah. Dalam kitab-kitab Arab biasa ada takluk lah. Takluk ini yang menghasilkan akan kesamaran, menjelaskan kesamaran. 4 huruf biziyadati bersepakai dengan ditambahkan waw bainal aini, yakni di antara ain fa'il wal lami dan juga lam fa'il. Ditambah waw antara ain fa'il dan juga lam fa'il. Tambah waw sini antara lam fa'il dan juga ain fa'il. Fa ini fa fa'il, ain ni ain fa'il, lam ni lam fa'il. Di antara ain dan juga lam fa'il ni ditambahkan waw di tengah. Maka ni menunjuk kata pada bab fa'wala ataupun mulhaq dahraja. Wa bina'uhu dan bermula bina' yakni makna hantaran bagi bab yang ketiga. Aidan li ta'diyati, yakni ta'diyah. Aidan ni dengan maksudnya kalbabisani, seperti mana bab yang kedua. Bab yang kedua pun li ta'diyah juga, maka sama juga wa bina'uhu aidan ai kalbabisani, seperti mana bab yang kedua, iaitulah li ta'diyati, bagi ta'diyah. Ta'diyah ni apa? Fa'il dan juga maf'ulu bih. Macam contoh jahwara zaidun qur'ana, mempederaslah, menguatlah oleh Zaid akan Quran, yakni akan membaca Quran. Derah. Jahwara zaidun qur'ana, mempederaslah oleh Zaid akan Quran, maknanya perah baca. Jahwara, jaha, cepat derah baca. Cepat baca. Ni al-babu rabi', bermula bab yang keempat, fa'yala yufa'ilu fa'yalatan wa fi'yalan. Mauzunuhu bermula lapa-lapa yang ditimbangkan pada bab yang keempat atau wazan fa'yala yufa'ilu fa'yalatan wa fi'yalan. Ashyara yu'ashyiru ashyaratan.
Asyaratan. Payah sekali sebut. Payah. Asyara. Yu'asyiru. Asyaratan wa isyaran. Tu dia. Wa alamatuhu, dan bermula alamatnya pada bab yang keempat atas wazan fa'yala yufa'ilu, an yakuna, bahawa keadaannya madhihi, fi'il madhi, ala arba'atin, didatangkan di atas 4 huruf. 4 huruf takluk dia bersepakai dengan ditambahkan ya. Bersepakai dengan ditambahkan ya. Tambah ya. Bersepakai dengan ditambahkan ya bainal aini wal lami, di antara lam ain fa'il dan juga lam fa'il. Mana ditambah tu? Ditambahkan ya ni. Ni ya, antara lam fa'il dan juga ain fa'il. Tambah ya sini. Maka ini menunjuk kata pada bab yang keempat, pada bab mulhaq dahraja. Ditambahkan ya. Maka alamat-alamat kesemua ni, maka berhajat kita tahulah satu-satu alamat supaya maka sabit tu selepas pada kelas ni, kalau boleh tulis nota sedikit supaya kita kenal alamat-alamat. Daripada 6 wazan, kita tahu setiap wazan mulhaq dahraja tu apa alamat dia, apa tanda dia, supaya kita boleh tahu ini tanda bab yang ke-1, ini tanda bab yang kedua, ini tanda bab yang ketiga. Supaya tak bertukar. Kerana nak menunjuk pada bab-bab tu menunjuk pada alamat. Nak mengatakan satu bab tu maka dilihat kepada alamat. Alamat itulah yang menentukan kepada bab 1 ke bab 2 ke bab 3. Tapi kalau tak tahu alamat, maka kita akan bertukar, akan keliru yang mana dikatakan bab 1 bab 2. Habis. Wa bina'uhu, dan bermula bina', yakni makna hantaran bagi bab yang keempat, iaitu ahli lazim. Lazim. Seperti contoh asyara zaidun. Asyara zaidun. Telah naik oleh Zaid. Naik apa? Tala'a. Telah naik oleh Zaid. Tak tahu naik apa. Kerana apa? Kerana tidak ada maf'ul bih, hanya sekadar fa'il. Naik Zaidun. Naik apa? Kereta ke, sayarah ke, naik kuda ke, naik ibil ke, unta, tak tahu. Sebab apa? Tidak ada yang bergantung kepada perbuatan juga fa'il. Tidak ada maf'ul bih. Ai tala'a, telah naik oleh Zaid. Naik apa? Tak tahu naik. Kenapa? Ini lazim. Tidak menjelaskan apa, ataupun tidak bergantung, tidak gantung perbuatan dan juga fa'il ni. Maka tak jelas. Itu lazim. Lazim. Lazim sikit sangat. Dia berlaku pada kalam-kalam bahasa Arab, dia sikit sangat, dia tak banyak. Dia tak macam ta'diyah dia banyak dalam kalam-kalam Arab. Nak mengatakan satu kalam tu sempurna, maka melengkapilah fa'il dan juga maf'ul bih. Seorang tu pergi. Seorang tu pergi. Zahaba Zaidun, telah pergi oleh Zaid. Telah pergi oleh Zaid, kalau tidak ada maf'ul, kita tak tahu. Telah pergi oleh Zaid, pergi mana? Mekah ke, Madinah ke, Aceh ke, Kelantan ke. Maka maf'ul itulah yang menentu kepada perbuatan seseorang. Tapi kalau kata Zahaba Zaidun, telah pergi oleh Zaid, tak tahu pergi mana, kerana tidak ada maf'ul yang bergantung, yang menjelaskan kepada perbuatan juga fa'il tersebut. Baik, habis itu. Al-babu khamisu, bermula bab yang kelima. Fa'lala yufa'lilu. Kita habis mulhaq sikit. Mungkin hari ini kita habis awal, kerana lepas pada ni kita ada kuliah ataupun daurah ataupun pengajian matan zubak. Sahabat-sahabat boleh turut sertalah di dalam page pondok kita, Madrasah Al-Irsyadiyah. InsyaAllah Ustaz Abu Usamah ataupun Ustaz Hanafiah
akan baca matan Zubat daripada siri yang pertama sampailah khatam setiap hari Sabtu ataupun setiap hari Jumaat dan juga Sabtu, insya-Allah sama-sama kita mengikuti. Dah. Sikit lagi, 2 bab lagi. Al-babu khamisu, bermula bab yang kelima adalah fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Mauzunu bermula lapa-lapa yang ditimbangkan kepada bab yang kelima atau wazan fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan adalah jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban. Timbul pertanyaan di sini. Timbul pertanyaan di sini. Fa'lala jalbaba. Terdahulunya saya telah terangkan bahawa berkumpul 2 huruf yang sama, yakni 2 huruf yang bersejenis, maka wajib kita idghamkan satu yang pertama, yakni diidghamkan lam yang pertama ataupun huruf yang bersejenis yang pertama. Tapi kenapa pada bab mulhaq ini musannif, yakni pengarang kitab dia Al-Imam Mula Abdullah Ad-Danqazi tidak menidghamkan lam, sedangkan di sini berkumpul 2 huruf yang bersejenis? Timbul pertanyaan. Siapa boleh jawab? Saya belanja nasi arak. Siapa boleh jawab ni? Saya belanja nasi arak. Kenapa musannif tidak idghamkan salah satu huruf yang bersejenis ni, yang berkumpul, yang berharakat? InsyaAllah kita akan jawab lepas ni. Kalau boleh jawab, jawab dulu. Nanti kalau tak boleh jawab, nanti saya jawab insyaAllah. Jalbaba yujalbibu jalbabatan. Macam contoh madada. Madada kerana berhimpun 2 huruf yang sama, maka diidghamkan salah satu. Madada. Madada. Madada asal dia, madda ni asal dia madada. Madada. Kerana berhimpun 2 huruf yang sama da ini, maka diidghamkan salah satu. Jadilah madda. Tapi di sini fa'lala berhimpun 2 huruf yang sama, yakni lam berharakat pula. Kenapa musannif tidak mengidghamkan seperti mana madda? Nanti kita akan jawab. Wa alamatu, bermula alamatnya pada bab yang kelima, ayyakuna madhihi, didatang bahawa keadaannya madhihi, keadaan fi'il madhi ala arba'atin, didatangkan di atas 4 huruf. 4 huruf takluk dia dengan bersepakai dengan ditambahkan 1 huruf min jinsi, daripada jenis lam fi'il, fi akhirihi, pada akhirnya fi'il madhi. Ditambah lam fa'il pula. Tambah pula lam yang sama yang bersejenis. Jadilah fa'lala. Asal dia fa'ala. Ditambahkan lam yang sama pada lam fa'il. Maka jadilah fa'lala. Asalnya jalaba ataupun jalba, ditambahkan ba satu lagi, jadilah jalbaba. Wa bina'uhu, dan bermula bina'nya. Dan bermula binaknya pada bab yang kelima, li ta'diyati ghaliban, yakni ta'diyah yang ghalib, faqat. Mana contoh? Jalbaba Zaidun iza labisa jilbaba. Telah memakai jubah oleh Zaid iza labisa jilbaba. Apabila memakai apabila memakai jilbab oleh seseorang. Telah memakai oleh Zaid. Ini telah memakai jubah oleh Zaid. Telah memakai jubah oleh Zaid iza labisa jilbaba. Jika seseorang apabila memakai oleh seseorang akan jubah.
jilbaba. Maka ini lazim. Lazim hanya merangkumi kepada fi'il dan juga fa'il sahaja. Baik. Last Al-babu sadisu, bermula bab yang keenam, fa'la yufa'li, fa'layatan wa fa'laan. Betul tak? Kadang-kadang nuskhah ia berbeza-beza. Yufa'li fa'layatan wa fi'laan. Tu. Mauzunuhu bermula lapa-lapa yang ditimbangkan kepada bab yang keenam adalah salqa yusalqi salqayatan wa salqaan. Wa alamatuhu, dan bermula alamat pada bab yang keenam an yakuna, bahawa keadaannya madhihi fi'il madhi ala arba'ati ahrufi, didatangkan di atas 4 huruf. 4 huruf takluk dia bersepakai dengan ditambahkan ya fi akhirihi, pada akhirnya fi'il madhi. Ditambahkan ya ditambahkan ya di akhir fi'il madhi, tambah ya. Fa'la. Fa'la. Ni ya nisbah lah. Fa'la. Tak baca ya ni. Dia fa'la, dia dibaca ya sebenarnya. Fa'la. Fa'la. Asal dia. Fa'la. Dengan ditambahkan ya fi akhirih. Kalau tengok unsur Arab, tengoklah belakang ni ya, belakang ni, maka dikatakan 4 huruf bersepakai 4 huruf bersepakai dengan dahraja. Belakang sekali ada ya, maka dikatakan mulhaq. Mulhaq kepada dahraja. Wa bina'uhu, dan bermula makna pada kata bab yang keenam lil lazim faqat, lazim. Mana contoh salqa zaidun. Salqa zaidun. Dalam nuskhah saya ni bukan setakat salqa. Dan dalam nuskhah saya ni salqaitu rajulan. Dia berbeza nuskhah. Macam nuskhah saya ni salqaitu, kalau salqa ni tak jelas mana lah. Kalau salqaitu, telah tidur oleh seorang zaidun rajulan, akan oleh laki-laki. Kalau gini ni telah tidur oleh zaid. Telah tidur oleh zaid. Aina ma'ala fa'alal qafah. Dengan makna tidur oleh seorang tu di atas batang tekuk dia. Di atas batang tekuk. Maka cukuplah 6 wazan bagi bab mulhaq. Tak sempat pula kita nak masuk ni. Tapi insya-Allah malam ni kita akan khatam. Tak banyak dah. Malam ni lebih kurang 10 muka surat, insya-Allah kita akan khatamkan. Matan bina, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian yang sedikit. Ada soalan, insya-Allah kita akan jawab. Ada soalan? Soalannya dikata Muhammad Akmal Sa'ad, Ustaz, betul ke kalau kita faham mulhaq ni asalnya sulasi, tapi dia bertambah huruf dan kerangka dia sama dengan dahraja? Atau mulhaq ni dia mengikutkan akan mulhaq bih. Jadi mulhaq bih kita ni, mulhaq bih ada 3. Dia ada 2, dipanggil masdarain. Nanti di akhir perbahasan matan bina, di akhir pembahasan matan bina akan diterangkan apa yang dikatakan mulhaq. Mulhaq ni dia berasal daripada masdarain. Maksud masdarain ni mulhaq dengan mulhaq bih. Mulhaq dengan mulhaq bih. Mulhaq bih. Apa yang dikatakan mulhaq? Mulhaq ni dikatakan mulhaq wazan-wazan ni. Macam fa'la, fa'lala, ini mulhaq. Mulhaq bih, wazan-wazan fa'la ni, ia diserupakan, dia dimulhaqkan kepada apa? Dimulhaqkan kepada dahraja. Maka dahraja dikatakan mulhaq bih.
Dahraja di sini dikatakan mulhaq bih. Maka dia bukan tiga huruf yang bertambah, tidak. Dia 4 huruf yang mengikutkan akan dahraja, mengikutkan akan kerangka yang asal mulhaq bih. Mulhaq ni dia mengikutkan akan mulhaq bih. Seperti mana mulhaq bih 4 huruf, maka jadilah 4 huruf. Kerana terdahulu tulis dah. Kalau kita tengok di sini, tulis dah. Musannif tulis dah, menyata dah. Babur rubaiyun mujarra'. Abwabu mulhaqur rubaiyun. Itu tulis dah ni. Abwabu mulhaqur rubaiyun. Yakni bab-bab mulhaq bagi rubai. 4 huruf. Jadi soalan lagi. Untuk bezakan bab 5 dan bab 1 dengan bab 1 mulhaq terkerja untuk ni. Ini. Kenapa musannif saya bagi jawapan ini, tak ada tempat lain ni. Boleh lihat dalam kitab. Nanti saya akan bagi rujukan. Rujukan kenapa alasan begitu. Jadi alasan kenapa musannif tidak mengidghamkan jalbaba, baba dan juga fa'lala. Kerana apa? Kerana kalau kita mengaji lam-lam ni, asal dia lam-lam 2 huruf yang bersenih, maka pasti kita mengidghamkan salah satu huruf yang pertama. Sama juga jalbaba, pasti kita akan idghamkan salah satu huruf yang pertama. Jadi kenapa musannif tidak idghamkan? Kerana yang pertama alasan dia adalah kalau kita idghamkan ba pada kata jalbaba ataupun lam pada kata fa'lala, maka dia boleh membatalkan makna mulhaq. Dia boleh batal makna mulhaq. Boleh membatalkan makna mulhaq. Kerana makna mulhaq dia mengikutkan akan dahraja. Dahraja 4 huruf. Dahraja 4 huruf. Kalau kita idgham 1 huruf, maka jadi 3 huruf. Maka tak serupalah kalimah dahraja, fa'lala. Maka tu alasan dia. Boleh dilihat dalam kitab wal bina, al-asas wal bina. Nanti saya akan ambil gambar buat masuk dalam grup keratan ibarah kepada kenapa musannif tidak mengidghamkan 2 huruf yang bersejenis dalam satu kalimah berharakat lagi. Kerana kalau kita idghamkan 1 huruf ini, maka dia boleh membatalkan makna mulhaq. Dan juga dia boleh membatalkan amalan-amalan mulhaq. Amalan mulhaq memperamalkan apa yang diamalkan mulhaq bih. Tu ni. Tu. Alasan mudah je, tak payah mana. Wallah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan perkos yang sedikit memberi gambaran kepada kita untuk terus kita mempelajari ilmu surah. InsyaAllah kita akan sama-sama masuk kelas Matan Zuba bersama dengan Ustaz Hanafiah. Boleh terus kepada page Madrasah Al-Irsyadiyah Pondok Tafaqih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata bil khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebab teka salah ana belanja mana. Wallah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.